Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum kita mulakan kelas, mari kita baca doa sebelum belajar. Okey, sama-sama baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi maaf lambat. Waalaikumsalam. Okey, tak apa. Okey, buka buku teks bahasa Melayu. Buku teks bahasa Melayu muka surat 60. Buku teks bahasa Melayu muka surat 60. Buku teks bahasa Melayu muka surat 60. Dan sediakan juga buku tulis bahasa Melayu, buku penulisan BM. Buku penulisan BM yang buku besar tu, buku tulis. Kalau tak ada buku penulisan, pakai buku yang warna purple tu. Yang Abdul Aziz tunjuk tu. Buku yang Naufal tunjuk tu. Buku penulisan. Okey, hari ni muka surat 60, buku teks BM muka surat 60. Okey, jap. Hari ini kita nak okey, buku teks BM muka surat 60. Okey. Dah semua dah buka dah buku teks BM muka surat 60? Dah, okey. Mula-mula Mu'alina awak tengok dulu kat depan ni, tajuk yang akan kita belajar pada hari ini ialah tentang ayat tunggal dan ayat majmuk. Minggu lepas sebelum cuti seminggu, Mu'alin dah ajar dah awak tentang ayat majmuk dan juga ayat tunggal. Siapa ingat lagi ayat tunggal ni apa, ayat majmuk ni apa? Okey, sebelum kita pergi dulu belajar muka surat 60 ni, Mu'alim nak semua orang tengok di depan. Mu'alim akan tunjukkan kepada awak video tentang apa itu ayat tunggal dan apa itu ayat majmuk. Awak dah belajar dah ni. Okey, kita pergi dengan yang pertama, ayat tunggal. Ayat tunggal tu apa benda? Okey, yang pertamanya ayat tunggal. Okey, ingat ayat tunggal yang pertamanya dia ada satu subjek dan satu predikat. Satu subjek, satu predikat. Maksudnya apa? Subjek ni maksudnya nama orang. Contoh dia nama orang. Okey. Mu'alim warnakan yang merah ni ialah subjek dan yang kuning ni pula ialah predikat. Subjek ni maksud dia apa? Nama orang. Kalau predikat ni keterangan. Kenapa dengan nama orang tu? Keterangan kepada subjek tadi. Okey, contoh yang pertama ayat dia bagi ayah. Ingat, ayat tunggal ialah, tengok ni ayat tunggal, mari terangkan dulu tentang ayat tunggal. Ayat tunggal ni ayat yang ada satu subjek dan satu predikat. Satu subjek, satu predikat je, tak ada lebih. Okey, contoh dia satu subjek. Contoh ayat kat sini dia bagi ayah sedang memotong rumput. Ayat dia, ayah sedang memotong rumput. Ayah itu ialah subjek. Subjek itu nama orang.
Dan sedang memotong rumput itu ialah predikat keterangan dia. Kenapa dengan ayah tu? Ayah sedang memotong rumput. Itu masuk predikat keterangan. Tengok dia beritahu. Ayah satu. Subjek ada satu sahaja. Dan predikat sedang memotong rumput. Ada satu. Satu subjek, satu predikat. Itu yang dimasukkan dengan ayat tunggal. Satu nama orang je dalam ayat itu dan ada satu je predikat. Dan yang satu lagi ayat tunggal. Ayat tunggal, ayat yang tiada kata hubung. Ingat, ayat tunggal tak ada kata hubung. Itu tentang ayat tunggal. Okey, boleh faham tak tentang ayat tunggal? Ada sesiapa nak tanya soalan tak tentang ayat tunggal? Boleh faham? Semua jelas Kalau siapa yang tak faham, boleh buka mic, boleh tanya soalan. Ayat tunggal. Ingat, ayat tunggal, ayat yang ada satu subjek dan satu predikat. Nama orang ada satu je, ayah. Sedang memotong rumput. Satu subjek, satu predikat. Itu ayat tunggal. Okey, kita pergi dengan yang kedua. Ayat majmuk. Tadi ayat tunggal. Kita pergi dengan yang kedua, ayat majmuk. Kalau ayat tunggal, satu subjek, satu predikat. Ayat majmuk ni dia ada lebih. Dua subjek ada dua, lebih daripada satu. Dua ke, tiga ke, dan predikat pun ada lebih daripada satu. Kalau ayat tunggal, satu subjek, satu predikat. Ayat majmuk ni dia lebih daripada satu. Subjek nama orang lebih daripada satu, keterangan predikat dia pun lebih daripada satu. Dan ayat majmuk juga ada kata hubung. Ayat tunggal tiada kata hubung. Kata hubung contoh dia atau, dan, kecuali, lalu, mahupun, malahan, padahal, sambil dan banyak lagi. Ini contoh. Jadi bila dalam ayat itu ada je perkataan atau ke, dan ke, kecuali ke, lalu ke, ada je kata hubung, maka itu ialah ayat tunggal. Okey, kita tengok contoh dia. Tengok. Ayat tunggal, satu subjek, satu predikat. Contoh dekat sini. Amni suka makan ayam. Amni suka makan ikan. Ini ialah ayat tunggal. Kenapa ayat tunggal? Sebab subjek dia seorang je. Subjek dia yang pertama nama orang. Siapa nama orang? Amni. Dalam ayat ni Amni je nama orang. Dan predikat dia satu je, suka makan nasi. Itu maksud dia. Amni ialah subjek, suka makan ayam ialah predikat. Sama juga dengan ayat yang kedua. Amni suka makan ayam. Kat atas suka ayam, kat bawah suka ikan. Ini ialah ayat tunggal. Dan dalam ayat ni ada tak kata hubung? Ada tak lalu ke, dan ke, sambil ke? Tiada. Ayat tunggal tiada kata hubung. Okey, jadi bila sebut ayat majmuk ialah ayat yang ada kata hubung. Contoh dia, contoh ayat dia bagi kat bawah ni. Amni suka makan ayam dan ikan. Abdul Aziz, Mualim tengah ajar ni, awak tengoklah sini Abdul Aziz. Awak tak tengok sini, awak tak mat, awak duk main. Macam mana awak nak faham Aziz? Mualim tanya, awak cakap faham. Suruh buat tak boleh jawab. Cakap faham. Bila tanya tak boleh. Mana nak faham kalau awak tengok main benda lain, tak tengok depan. Contoh ayat, Amni suka makan ayam dan ikan. Contoh ayat dah. Ini ialah ayat majmuk. Amni suka makan ayam dan ikan. Ini ialah ayat majmuk. Okey, kenapa ayat majmuk? Ingat, yang pertama ayat majmuk mestilah ada dua subjek. Tapi dalam ayat ini nama orang ada satu je. Amni, satu subjek. Okey, tengok yang lain. Amni subjek. Suka makan ikan, makan ayam dan ikan. Okey, suka makan ayam ialah predikat. Dan ini ialah kata hubung. Dalam ayat itu ada kata hubung, iaitu
dan. Jadi bila ada sahaja kata hubung, ini ialah ayat majmuk. Kenapa? Sebab ada kata hubung dan. Ini ialah kata hubung. Okey, yang warna biru ni kata hubung. Ini ialah kata hubung. Dan tu kata hubung. Subjek dia warna merah. Ni satu subjek. Satu subjek. Tapi predikat dia ada dua. Suka makan ayam, ikan. Ada dua predikat. Dua predikat. Subjek ada satu. Walaupun subjek ada satu, predikat dia ada dua. Dan ada kata hubung. Itu ialah ayat majmuk. Boleh faham setakat ni? Ayat majmuk. Ingat ayat majmuk ada satu. Dia yang penting awak kena faham ayat majmuk dia ada kata hubung. Tengok je kata hubung. Tak kisahlah subjek ada satu ke, ada tiga ke, ada 10 ke. Yang penting kata hubung. Kalau ada sahaja kata hubung, itu ialah ayat majmuk. Kalau tak ada kata hubung, itu ialah ayat tunggal. Boleh faham setakat ni? Okey, tengok contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua. Ayat majmuk yang mengandungi dua subjek. Nama orang ada dua dalam ayat itu. Okey, jadi subjek dia Amir dan ayat dia Amir dan Azim sedang berbual-bual di dalam kelas. Itu ayat dia. Okey, nama subjek dia ada dua. Subjek ada dua. Ayat majmuk. Ayat majmuk kan kita masuk dengan ayat majmuk bukan ayat tunggal. Amir, Azim. Ada dua orang nama orang. Dua subjek. Jadi subjek ada dua. Dua subjek. Itu yang pertama. Dua subjek. Dan dia ada kata hubung dan. Dalam ayat tu ada kata hubung. Kata hubung apa yang ada? Ada dan. Bila ada kata hubung je, itu ialah ayat majmuk. Dan predikat dia ada satu sahaja. Sedang berbual-bual di dalam kelas. Predikat ada satu je. Itu ayat tunggal. Ayat majmuk yang ada dua subjek. Okey, contoh yang kedua ayat majmuk tetapi ada dua predikat. Ada satu subjek tapi dua predikat. Okey, subjek dia yang pertama ialah dia. Satu je subjek dia. Dia. Nama orang ada satu je. Jadi satu subjek. Tapi predikat dia ada dua. Okey, yang ingat ayat majmuk mesti ada kata hubung. Kata hubung apa yang ada kat sini? Kata hubung sambil. Kata hubung sambil. Sambil itu ialah kata hubung. Ada kata hubung je, itu ialah ayat majmuk. Dan predikat dia ada dua. Sedang membasuh pinggan, menyanyi. Ada dua predikat. Subjek ada satu je, tapi predikat ada dua. Nama orang ada satu je. Predikat ada dua, kata hubung ada. Jadi awak faham macam tu je. Kata majmuk, ayat majmuk ialah ayat yang ada kata hubung. Tengok je dalam ayat tu. Kalau ada kata hubung, itu ialah ayat majmuk. Kalau tiada kata hubung, itu ialah ayat tunggal. Okey, setakat ni semua jelas tak? Ni faham tak? Jelas. Ada siapa nak tanya soalan tak? Boleh. Tak ada. Faham. Waktu boleh tanya tak boleh jawab. Boleh. Boleh. Okey, kalau boleh sekarang ni Mualina awak buka buku teks muka surat 60. Buku teks muka surat 60 dan sediakan juga buku tulis awak tu. Mari kita bina ayat. Kita bina ayat. Ada 6 ayat kita kena bina. Okey, jadi yang pertamanya tajuk dia 60. Buku teks bahasa Melayu muka surat 60. Okey, yang pertama gambar yang pertama dibagi kepada kita. Ada seorang lelaki ni dia masukkan ikan ke dalam kolam ataupun tasik. Yang kedua, dia ada dua orang lelaki, kata hubung dan. Dua orang lelaki sedang bagi makan kepada ikan. Dan yang ketiga, lelaki itu sedang memotong rumput panjang.
Lepas tu yang keempat, lelaki tu dia tangkap ikan, lepas tu dia masukkan ke dalam tong. Kata hubung yang dia bagi ialah lalu. Dan yang kelima, dia jual ikan tu. Ada pakcik ni sedang kira stok ikan tu ada berapa. Dan yang keenam, bila dah jual dapat duit, dia pun simpan duit di dalam bank. Jadi, mari kita bina ayat. Macam nak bina ayat ni? Nak bina ayat tunggal dan ayat majmuk kita bina. Okey, yang pertama dia bagi kepada kita ayat yang pertama. Dalam gambar tu dia bagi dah. Nombor 1, Kokbon. Nama dia Kokbon. Jadi kita gunakan nama Kokbon. Kokbon melepaskan ikan sepat ke dalam kolam. Ini gambar yang pertama. Lepas tu yang kedua. Yang kedua dan. Kata hubung dan. Jadi kita kena bina ayat mesti ada dan. Bila dan ni maksudnya dua orang. Ayat. Okey, jadi Kokbon melepaskan ikan sepat ke dalam kolam. Ini ayat apa? Ayat tunggal ke ayat majmuk? Ada kata hubung tak? Ada ke? Ke tu kata hubung ke? Ke tu kata sendi nama sayang. Oi. Ada dan. Dan. Nombor satu ni. Kata ayat majmuk ke ayat tunggal? Ayat tunggal. Ayat tunggal. Sebab apa ayat tunggal? Satu subjek, satu predikat. Ini ialah ayat tunggal. Nama orang ada satu je. Tak ada kata hubung pun dalam ayat ini. Lepas tu nombor 2. Nombor 2. Kokbon dan ayahnya menabur makanan ikan di tepi kolam pada waktu petang. Ini untuk gambar yang kedua. Ayat majmuk. Ayat majmuk. Sebab ada dan kat ayat majmuk. Pandai. Ayat majmuk. Okey, kita sambung pula gambar yang ketiga. Kita nak bina ayat gambar ketiga ni. Gambar ketiga. Siapa nama? Mula-mula nak bina ayat. Gunakan teknik apa? Skop. Gunakan teknik skop, jangan lupa. Skop, jangan lupa. Okey, kita sambung nombor 3. Nama orang kat depan. Nama siapa nama orang kat depan? Mana dapat gambar, oi? Nama apa nak letak ni? Dalam petikan dia bagi nama apa? Dia bagilah Kokbon. Jadi kita gunakan nama Kokbon. Jangan buat nama lain pula. Kokbon. Kenapa gunakan nama Kokbon? Dia dah bagi dah ni. Kokbon. Sebab itu nama dia. Okey, Kokbon. Lepas tu Kokbon tengah buat apa tu? Gambar ketiga ni. Dia sedang buat apa tu? Memotong. Memotong rumput. sedang memotong rumput. Tulis dalam mana? Tulis dalam buku tulis awak. Okey, Kokbon ialah subjek. Lepas subjek K kata kerja, dia sedang buat apa? Dia sedang memotong. Objek dia rumput. P memotong rumput menggunakan apa tu? Menggunakan apa tu? Bukan. Sabit. Itu bukan gunting tu. Itu dipanggil sabit. Ingat, bina ayat gunakan kata teknik skop. Jadi tulis jawapan nombor 3. Kokbon sedang memotong rumput menggunakan sabit. Ini ayat tunggal ke ayat majmuk? Ayat tunggal. Pandai. Ayat tunggal. Baik. Sebab apa ayat tunggal? Ada nama orang, ada satu sahaja. Nama orang ada satu sahaja. Dan predikat dia pun ada satu je. Sedang memotong rumput menggunakan sabit. Ada 2 predikat. Ini ayat tunggal. Dah siap? Salin dalam tu ke? Salin dalam apa yang Mak tulis yang warna biru, merah tu. Ayat tunggal dengan ayat majmuk kena tulis sekali ke? Tak payah. Awak salin je terus nombor 3 ni. Dalam buku tulis awak salin je terus nombor 3. Tajuk dia awak tulis.
Buku tulis awak tu dekat atas sekali awak tulis tajuk dia ayat tunggal dan tulis tajuk ayat Okey, tunggal dan ayat majmuk. Kita akan screenshot. Dah siap ni semua, kita screenshot. Kita ada screenshot. Ya. Ingat dalam buku tulis awak atas sekali tu tulis tajuk dulu ayat tunggal dan ayat majmuk baru awak salin nombor 3 ni. Okey, nombor 4 macam mana? Gambar yang keempat. Tu lalu. Dah siap? Belum. Belum lagi. Okey, cepat. Kita nak buat nombor 4 pula ni. Okey, sekejap ya. Cepat semua. Oh, wrong. Nombor 4 kata hubung yang dia bagi kepada kita ialah ayat ialah lalu. Jadi bila kita kena bina ayat menggunakan perkataan lalu. Lalu itu ialah kata hubung. Bila kata hubung ayat tu ada kata hubung je, mestilah itu ialah ayat majmuk. Okey, nama apa? Subjek muka depan nama Kokbon. Jangan gunakan nama lain. Perhatikan dah bagi nama Kokbon, jadi gunakan Kokbon. Okey, Kokbon. Kokbon sedang buat apa tu? Lalu. Kokbon sedang buat apa tu? Ingat, mula-mula subjek, lepas subjek mesti ada kata kerja. Okey, kata kerja apa yang dia tengah buat? Sedang buat apa tu? Ni tengok gambar ni, gambar ni. Nama apa tu? Menangkap. Sedang menangkap apa? Ikan. Menangkap ikan. Ikan sepat. Ikan sepat. Kenapa ikan sepat? Sebab dalam petikan tu dah bagi dah ikan sepat tu. Ni ikan sepat dia bagi dah kepada kita. Ikan sepat. Jangan pergi buat ikan geli pula. Okey. Ikan sepat. Lepas tu masukkan kata hubung lalu. Dia bagi lalu. Jadi kita kena masukkan. Lalu lepas dia tangkap lalu. Kata hubung lalu maksudnya lepas siap buat kerja tu buat benda lain pula. Okey, lepas dia tangkap ikan tu dia letak mana ikan tu? Tengok gambar tu. Kat dalam Lalu lalu diletakkan ke dalam bakul, ke dalam tong tu. Tong ikan. Okey, tulis jawapan cepat. Okey, jadi kita dah buat gambar nombor 1, kita pangkah nombor 1. Nombor 2 pun dah buat, dia dah bagi. Nombor 3 pun dah bagi. Nombor 4 pun kita dah buat. Ini nombor 1, ini nombor 2, ini nombor 3, ini nombor 4, ini nombor 5 dan ini nombor 6. Okey dah? Belum. Okey, cepat-cepat. Kita ada 10 minit lagi. Dah? Belum. Dah. Okey, siapa yang dah sambung nombor 5. Gambar yang kelima. Nombor 5 warna hijau ni. Apa benda tu? Gambar apa? Tengah buat apa gambar tu? Dia tengah buat apa tu? Kokbon dia jual, betul tak? Dia menjual ikan kepada jadi kita sambung nombor 5. Dah 5. Dah Maklim. Nombor 5. Kokbon sedang buat apa tu?
Ikan yang ditangkap tadi dia masukkan dalam tong warna merah tu. Lepas tu pada tangkap ikan dan masukkan dalam tong tu, dia buat apa pula ikan tu? Buat apa? Kok sedang menjual ikan. Menjual. Kok Bo menjual ikan. Menjual ikan. Lepas tu? Baik. Yang sepat. Pada siapa? Kepada penjual. Ada orang. Siapa yang beli? Kepada pembeli. Masa jual kepada pembeli. Titik. Ini ialah ayat tunggal. Tiada kata hubung. Okey, tulis cepat jawapan. Jadi kita pun dah siap nombor 5. Pangkah nombor 5. Okey, yang terakhir sekali. Cepat-cepat. Menjual ikan sepat. Dah Maklim. Dah, okey, siapa yang dah buat nombor 6? 6. Nombor 6. Dah siap lagi. Buat yang nombor 6 pula ni. Nombor 6 dia bagi kata hubung untuk. Kena gunakan untuk. Gambar tengah buat apa tu? Sepat pada pembeli. Kok Bun tengah buat apa tu? Sepat. Kok Bun tengah buat apa tu? Buat. Dam. Dah Syah, dah saya tulis dah? Ais dah, Ais. Dah, okey, buat nombor 6 pula. Gambar terakhir sekali. Kok Bun tengah buat apa tu? Cepat. Nombor 6. Kok Bun tengah buat apa tu? Kita ada 6 minit lagi. Cepat-cepat. Dah siap nombor 5? Dah. Okey, dah. Nombor 6. Okey, nombor 6 kata hubung yang dia bagi kepada kita ialah untuk. Jadi kita bina ayat menggunakan untuk. Okey. Kok Bun tengah bercakap dengan siapa tu? Mak dia. Mak dia. Sedang mencakap sama pelayan. Pembeli. Okey, cepat. Gambar ni gambar nak pergi mana tu? Bank. Bank. Lepas tu dia pegang apa tu? Duit. Jadi Kok Bun dia pergi bank untuk Kok Bun? Kok Bun? Sedang? Kok Bun pergi ke mana? Kok Bun pergi ke bank Untuk? Kok Bun pergi ke bank untuk menyimpan duit. Mesti pergi bank nak simpan duit. Ini ialah ayat majmu', ada kata hubung. Okey, tulis cepat jawapan yang terakhir sekali. Okey, siap Maklim. Dah, siap dah? Siap. Okey, tulis cepat. Siap. Okey, setakat ni semua faham tak tentang ayat tunggal dan ayat majmu'? Faham? Senang tak ayat tunggal dan majmu'? Senang tak? Senang dah. Okey, kalau siapa yang belum siap, tulis cepat jawapan dia. Okey, yang dah siap, setakat ini sajalah kelas kita untuk pagi ini, untuk tengah hari ini.
Kita tutup kelas kita dengan baca surah Wal As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal As innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Waalaikumsalam. Okey, siapa yang dah siap boleh keluar kelas. Siapa yang belum siap, tulis cepat. Yang dah siap boleh keluar, kalau nak. Yang belum siap tulis cepat jawapan dia. Waalaikumsalam. Assalamualaikum muallim. Waalaikumsalam. Okey, siapa yang dah siap boleh keluar kelas. Kalau nak, yang belum siap tulis cepat. Kita ada 3 minit lagi. Tak. Jangan hari-hari. Rehat-rehat. Kita keluar lagi. Entah ada ke tak depan handphone tu. Dah cepat dah. Cepat. Arisa dah. Dah siap dah? Okey, jumpa lagi semua. Bye. Assalamualaikum. Bye. Bye. Assalamualaikum. Bye. Tata.